baru Ketua Pemuda Pasik dah minta maaf. Sekarang barulah orang PAS, bila keluar saya bercakap pasal ni, barulah orang PAS kata, kita kan orang Islam, saling memaafkan. Perkotak kau. Oh, kau cakap macam-macam, kau kapirkan orang, kau cakap orang pergi neraka, bila kau kantoi orang marah, oh baru kita sesama Islam, ya. Sebelum itu kau kata sebab kita orang PH, undi PH, kita masuk neraka. Sekarang dia tahu, dia takut. Tapi bukan seorang. Itu yang keluar video. Tiap-tiap hari ada saja macam yang ini yang menjatuhkan hukum. Konon kalau sokong selain daripada PAS dan Perikatan Nasional, hukumnya masuk neraka. Jatuh macam itu, jatuh macam ini. Kalau di Terengganu 2 hari lepas lagi teruk, saudara-saudari, kat kampung aku pula tu bercakap tu. Dekat Cukai Kemaman di kampung saya. Ambil artis yang tak apa-apa, letak atas pentas PAS. Bayangkan kita negara moden, satu dunia tahu kita dah hidup saling damai mendamai beratus tahun. Ada lagi manusia atas pentas PAS yang cakap, kalau negara ini tak ada undang-undang, dah lama aku sembelih kapir harbi. Saudara-saudari, dia tahu, dia sedar ke tidak kesan yang dia cakap. Mengapi-apikan kebencian ini berbahaya. Nak menang undi, boleh. Bentangkan apa kita nak buat untuk rakyat. Yakinkan rakyat yang kita boleh mentadbir dengan lebih baik. Tunjukkan bahawa kita ada rancangan yang kalau kita diberi amanah 5 tahun, insya-Allah kita boleh mengubah keadaan dan merangka program-program yang bagi kebaikan kepada rakyat. Itu cara menang pilihan raya. Kita tunjukkan calon-calon kita yang berani dan ada integriti, yang tak nak sembunyi. Kita dah tunjukkan cara kita dalam PKR. Nak jadi calon, isytihar harta. Apa yang payah sangat? Masalah dia bila dia mula main soal nak sembelih orang bukan Islam, soal jatuh orang undi pergi neraka, satu benda je. Sebab dia tak boleh bersaing dengan tawaran-tawaran yang kita buat untuk rakyat. Kita tunjukkan, kita letakkan mutu calon yang lebih baik. Kita ada saringan yang lebih baik supaya setiap yang jadi calon itu tiap-tiap tahun kena isytihar harta untuk kita mengelakkan kalau Nurin, harta berapa Nurin? Supaya dia kalau tahun depan dia isytihar sekali lagi, kita boleh tahu dia sakau duit ke tidak. Supaya setiap rakyat boleh tengok. Kalau ikut dia, isytihar kereta dia sekarang sebelum jadi wakil rakyat, berapa kereta dia, apa-apa-apa. Kod tahun depan tiba-tiba ada Mercedes biji kat depan rumah dia. Rakyat tahu, rakyat akan tanya, mana kau ambil duit? Macam mana? Gaji kau banyak ni, tiba-tiba kau ada. Itu adalah cara kita untuk kita membanteras rasuah. Supaya setiap calon tahu bahawa setiap gerak-geri mereka, perbelanjaan mereka, hidup mereka, semua itu akan diteliti oleh rakyat. Dan dengan cara itu insya-Allah di masa hadapan, hanya orang yang betul-betul nak berkhidmat mahu jadi calon. Sebab dia tahu kalau dia nak sakau duit, nak cari projek, kalau dia nak buat keuntungan melalui politik, memang tak boleh. Kerana kita akan paksa dia isytihar harta. Rakyat akan tanya. Mudah. Itu cara Pakatan Harapan yakinkan rakyat. Bila kita dah buat, maka orang tanya, oh PAS. PAS bila nak buat? Tanya Haji Hadi, Haji Hadi ke apa? Ini kerja bodoh. Saya nak beritahu adik awang, meletakkan satu paras integriti dan wibawa yang lebih tinggi, itu cara Islam, saudara-saudari. Itu bukan kerja bodoh. Kerja bodoh ialah makan gaji buta, jadi ahli parlimen tetapi tidak pergi parlimen. Itu kerja bodoh. Kerja bodoh ialah bila orang tanya kamu, kenapa kehadiran di parlimen tak cukup? Sebab wartawan tu baik. Dia tak muluk macam saya. Dia tak kata kau makan gaji buta ke?
Wartawan tanya, apa pandangan Tan Sri sebenarnya tentang rekod kehadiran Tan Sri yang cukup tidak baik? Dia jawab apa dia? Parlimen ni bukan macam sekolah. Sekolah kena pergi penuh. Parlimen ni tak pergi penuh pun tak apa. Oleh kerana dia tak boleh bersaing dengan kita soal wibawa, soal integriti, soal fokus, amanah, rajin, gigih bekerja untuk rakyat, maka dia bawa perkara-perkara yang sepatutnya langsung tak disebut sebab bukan semata-mata soal menang undi. Ia soal berbahaya, saudara-saudari. Kalau anak-anak kita daripada awal disebut orang Cina itu, macam itu. Orang India itu macam ini, saudara-saudari, negara ini akan kucar kacil. Saya nak bagi satu gambaran. Kalau ada sesuatu yang terjadi, ada orang gila buat kerja gila di negara ini, yang soal kucar kacir, tak tenteram tu satu hal. Bayangkan kita sekarang ini hidup dalam abad ke-21. Salah batuk sikit saja pasaran saham jatuh. Saudara-saudari tahu kalau pasaran saham jatuh, kesan dia kepada rakyat cukup besar kerana bukan saja orang yang ada saham itu rugi, mata wang jatuh. Bila mata wang jatuh, maka import makanan kita yang 90% kita import makin mahal. Dan bila mata wang jatuh, bank negara kena naikkan kadar faedah. Tiba-tiba orang yang ada kereta, ada rumah, semua pinjaman, sebelum ini bayar 1,500 bulan, tiap-tiap tiba-tiba kena bayar 1,600. Tak pasal-pasal kena bayar 100 lebih. Itu kalau sebab Perdana Menteri mengantuk macam Ismail Sabri yang ada sebelum ini. Pelabur tengok kat dia, dia tanya pasal ekonomi, dia macam Jadi pelabur tak yakin, pelabur kata tak apalah, aku pindah duit aku pergi Indonesia lah. Tapi bayangkan, kalau dengan permainan api perkauman yang PAS sedang mainkan sekarang. Bayangkan kalau ada sesuatu yang berlaku, Malaysia tiba-tiba jadi berita dunia, saudara-saudari. Kalau sekarang kita rasa mata wang kita dah teruk, kalau sekarang kita rasa peritnya harga barang makanan import kita ini naik, kalau ada benda itu berlaku, saudara-saudari, bayangkan betapa teruknya keadaan negara kita kerana kita dilihat sebagai sebuah negara yang kucak-kacir. Sebab itu saya tegur kawan-kawan dalam PAS. Kamu nak jadi menteri tak salah. Berkempenlah. Saya tahu seronok jadi menteri ni. Gaji 70-80 ribu sebulan. Tambah kalau menteri ada masalah, dia jawab, anak tak tahu. Ada masalah, orang panggil sikit, beritahu apa-apa, dia pun tak faham. Keluar, tanya dia, anak puas hati. Memanglah seronok sebab 70 ribu, 80 ribu, kerja menteri hanya untuk mensucikan perkara-perkara yang memudaratkan rakyat akibat daripada penyelewengan kawan-kawan dalam kerajaan. Saya faham. Tapi saya minta supaya kawan-kawan dalam PAS, ialah terutamanya menteri besar Kedah ni, dah dekat mana malam ni, no? Dia sebab saya cerita pasal Tuan Ibrahim Tuan Man, sebab itu amanah dia sebagai menteri. Dia diberi amanah untuk menjaga kementerian yang paling penting sekali, iaitu kementerian yang menjaga banjir. Soal perubahan iklim, soal alam sekitar, soal sungai, soal tebatan banjir, soal perancangan kita untuk 10-20 tahun akan datang, supaya masalah banjir yang kita hadapi di Merata ni dapat diselesaikan dengan cepat. Itu tanggungjawab siapa? Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia mungkin tak tahulah. Sekarang saya nak beritahu, kau tahu tak kerja kau tu jaga banjir. Jadi dia dapat peruntukan yang cukup besar. Jadi bila ada kejadian yang telah pun berlaku, iaitu kerajaan PAS UMNO Bersatu ini meluluskan projek 2 bilion satu hari sebelum Parlimen bubar kepada projek yang semua orang tahu, kroni UMNO. Yang orang tahu dia dah ada banyak projek lain tetapi sakit. Yang rekod kewangannya dalam mahkamah.
kena saman untuk dibankruptkan kerana tak bayar hutang. Saya tanyalah sebab menterinya itu Tuan Ibrahim Tuan Man, kamu nak jadi menteri? Kamu jawablah. Dia tak jawab, dia serang macam-macam lah yang tapi yang lawaknya dia duk pakai budak-budak ni, budak-budak PAS ni pun kan. Oh, Raja fitnah, Raja fitnah. Tak apa lagi. Mari Sanusi, Menteri Besar Kedah. Dia tak boleh jawab saya. Ceramah dia, jawapan dia bukan jawab soal Tuan Ibrahim Tuan Man dan amanah jaga tentang projek banjir ni. Dia komen pasal apa? Dia komen pasal gigi aku. Orang cerita pasal projek 2 bilion, kau komen pasal gigi aku, mulut lah, itulah. Dia mungkin kan, orang Kedah saya tahu, orang Kedah ni, kita rasa dia tinggi sikit. Ya tak? Ni Sanusi je yang perasan sangat. Saya nak beritahu kepada kawan-kawan di Kedah, saya yakin, kalau ada pertandingan Sanusi sebelah ini, saya duduk kat sini, suruh orang ramai pilih siapa yang lagi handsome. Sumpah aku menang. Betul tak? Buat kat Kedah ni, kalau berani mari atas pentas ni, Sanusi, kau duduk kat sini, buka baju kau. Suruh orang pilih yang mana lagi handsome. InsyaAllah saya akan menang sehari-hari. Kan? Jadi sebab itu, saya tak ada masa panjang ni nak. Kita kena berhenti pukul 12. Saya nak tutup begini. Kerusi-kerusi kita di Kedah, insya-Allah dalam jangkauan kita untuk kita pertahankan. Insya-Allah Sungai Petani, insya-Allah Merbuk, Padang Serai, Kulim Bandar Baru, Alor Usta, insya-Allah Kuala Kedah, insya-Allah kita boleh pertahankan semua. Insya-Allah itu bacaan kita sekarang. Tapi masa 5 hari ini cukup penting untuk kita menang dengan lebih selesa supaya tidak jadi ancaman bila ada soal perkauman, soal masuk neraka dan lain-lain ini. Kita perlukan seberapa ramai kawan-kawan pengundi biasa untuk keluar mengundi. Yang Cina, kalau anak tak nak keluar mengundi, saya minta tolong satu je Uncle Auntie, tolong rotan dia. Rotan, Uncle. Dia tak nak keluar, anak you tak nak keluar, you rotan. Aci, Ane semua, kawan-kawan yang berbangsa India, tolong beritahu semua macam mana pun petang Jumaat tu dah kurung dia. Jangan bagi dia keluar. Pagi esok, heret dia pergi mengundi. Yang Melayu, terutamanya yang muda-muda, supaya ingat bahawa ini bukan soal parti, ini bukan soal hukum yang itu kalau undi masuk neraka, tak neraka. Ini soal masa depan adik-adik. Pakatan Harapan adalah satu-satunya parti dan gabungan sekarang yang ada rancangan tentang menyelesaikan masalah-masalah yang muda-muda. Soal gaji, soal kerja, soal peluang ekonomi, soal naik taraf kemahiran. Setakat ini hanya Pakatan Harapan saja yang bercakap. UMNO tak cakap, Perikatan Nasional lagilah tak cakap sebab dia sibuk cakap pasal gigi aku. Kan? Jadi sebab itu, saya doakan supaya keluar ramai-ramai. Yang muda, yang tua, Melayu, Cina, India. InsyaAllah dalam seminggu daripada sekarang, insyaAllah kita, kalau diizinkan dengan Allah dan segalanya berjalan baik, insyaAllah kita jumpa di Putrajaya. Jadi, kalau boleh saya nak cakap panjang lagi tapi masa tidak mengizinkan. Terima kasih yang tetap menunggu. Saya bergaduh dengan Waze lah malam ni sebab aku kena scam kan. Jadi insya-Allah bila ada kelapangan kita akan jumpa lagi. Gunakan masa 3-4 hari ini dengan yang terbaik. Pujuk pengundi, bawa mereka keluar. InsyaAllah kali ini kita ada peluang untuk memperbetulkan kembali negara kita letak atas landasan yang baik di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang baru. Jadi, untuk kita naikkan semangat, kuatkan keyakinan kita, macam biasa saya sebut kita, saudara-saudari. Aku kalau pukul 12 nak sebut saudara-saudari pun tak boleh dah. Saudara-saudari sambut dengan boleh. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut Malaysia. Saya sebut Pakatan, saudara-saudari sambut dengan harapan. Okey? Ayuh! 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 Kita!
kuat sekali lah sekali ni. Pakatan! InsyaAllah, doa mengiringi saudara-saudari. Saya ucapkan terima kasih. Sese Nandri Van